keluar gitulah. Macam-macam lah ni kan. Tak apa. Mana yang boleh bantu sebar, sebarkan. Mana bantu sebar, sebarkan jemaah sekalian. Baik, seperti biasa malam ini kita akan terus, insya-Allah kita akan isi dengan pengisian munajat umat. Munajat umat ni apa dia jemaah sekalian. Bagi yang mungkin baru, kita akan bersama bermunajat. Jadi kita manjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua berdoa, tak ada kira waktu. Cuma ada waktu-waktu yang memang dianjurkan, disunahkan, antaranya lepas solat, sujud akhir, sidak sujud, waktu hujan, antara khutbah, lepas tu waktu asar, waktu-waktu mustajab lah boleh cari. Dan kita berdoa setiap masa, dan doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT itu, insya-Allah, mudah-mudahan kita yakin, kita berdoa dah dengan yakin. Adapun munajat umat ni adalah usaha yang Allah telah takdirkan, Allah telah izinkan untuk kita bersama-sama, untuk kita bermunajat dengan bertawassul, bertawassul bil qiraati suratul Fatihah. Kita ada amalan dengan kita tawassul dengan suratul Fatihah. Okey, FB. Bantu sebarkan FB kita baru live. Baik. Kita tawassul dengan suratul Fatihah. Sedia maklum, Al-Fatihah ni adalah umul kitab, surah yang pelengkap bagi semua surah. Jadi alhamdulillah, Allah izinkan saya untuk dapat amalan daripada Sohibul Fadhil Datuk Syekh Salahuddin Omar Qari. Debor ke FB lah. Itulah jemaah sekalian. Baru tadi saya diinfokan, dimaklumkan oleh sahabat kita, jemaah kita yang bantu untuk dapatkan yang page lama lah. Dia cuba juga usahakan. Beliau kerja di MCMC. Pun juga dia kata, itulah Ustaz, saya cuba dah ni. Macam cara dah. Tak apalah. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, kita bermula tiada. Tak apa. Memang kita bermula tiada. Tak ada masalah. Kalau kita duk faham, kita bermula tiada, asal tiada, maka ketika ada, kita ingat nyama ada. Kalau tiada, memang kita kenal asal kita tiada. Jadi, kita tak perlulah mengada-ngada. Kan? Mengada-ngada. Bila kita tak kenal sifat kita yang tiada ni, bermula tiada, mulalah nanti datang sifat mengada-ngada. Mengada-ngada. Kalau ada, alhamdulillah, kita manfaatkan. Dunia ini diadakan oleh Allah Ta'ala untuk kita manfaatkan untuk wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kita kena manfaatkan, kita kena utilize, kita kena peralatkan dunia untuk darul akhirah. Kalau tak ada dunia, kalau tak ada dunia, memang dunia ini bermula tiada. Jadi, bila kata ada dunia, kita manfaatkan dunia ini. Semua benda ni kalau kata nak dikaitkan dengan perkara yang sia-sia, dia boleh jadi perkara yang sia-sia kalau kita tiada kaitan dengan agama, dengan akhirat. Tapi kalau kita berjaya kaitkan dia dengan akhirat, maka perkara yang dunia tadi boleh bertukar menjadi pahala. InsyaAllah jemaah sekalian. Baik, berbalik pada tadi. Alhamdulillah, Allah izinkan saya mendapat amalan dengan biqiraatil Fatihah daripada Datuk Syekh Salahuddin Omar Qari. Jadi sebab dengan itu, kita nak memanjang-manjangkan, kita menyebar-nyebarkan. Menyebar-nyebarkan. InsyaAllah jemaah sekalian, saya tunggu masa dan ketikanya. Saya akan reveal nanti. Reveal bagaimana, betapa besarnya kekuasaan Ta'ala dengan kita beramal dengan suratul Fatihah. Yang pertama, siapa yang istiqamah ini. Pertama, doa untuk kepada Allah ni mesti kena istiqamah, jemaah sekalian. Kita tidak boleh ada mood. Dia jangan ikut mood kita. Time rajin, time malas kita tak doa. Tak boleh ikut keadaan kita. Time susah kita doa, time senang kita leka. Kita berdoa kerana kita ni hambanya, kita diciptakan olehnya, lalu kita tidak boleh tidak mesti meminta-minta kepada dia. Iaitu Allah SWT. Dengan tawassul wasilah Al-Fatihah ni, Masya Allah, antaranya selalu saya ulang, dengan pengajian hakikat kehidupan, tafsir kehidupan, dan sekarang kita dah panjangkan perbahasan tentang lisanul haq, kita dah bahaskan tentang sunatullah dalam kehidupan, pengurusan kehidupan, banyak. Semua nanti saya nak kita merajaah balik satu masa nanti, saya akan buat serta lagi. Dan sekarang penambahan untuk pengajian kajian sifat 20, sifat 20 Umul Barahin. Alhamdulillah. Baik, pengajian ini jemaah sekalian, kita mengaji sampai pergi haji. Itu antara hikmah munajat umat ni yang secara peribadi saya dapat. Pergi dengan Allah, memang syariatnya dengan duit,
syariat. Tapi hakikatnya dengan takdirnya Allah telah perjalankan, maka Allah akan adakan apa yang tiada. Jika Allah mahukan kita, segala apa yang diperlukan akan diadakan. Maka disitulah jemaah sekalian, saya melihat sendiri bagaimana perjalanan kita apabila kita benar-benar meletakkan satu pengharapan yang sangat tinggi. Memang perjalanan kita akan susah. Sebab itu untuk menjadi orang yang sabirin itu memang sedikit. Syakirin pun sangat sedikit. Sebab ia perlukan kepada pengharapan yang tinggi kepada Allah. Dan Allah memang perjalankan kita untuk kita hilang harapan pada dunia. Memang Allah akan buat kita, bila ni, ya Allah, dia orang kata di perjalanan penghujungnya terakhir. Macam itulah ibaratnya. Jadi memang kita akan nampak pertolongan Allah itu datang pada saat-saat akhir. Bagi kita saat akhir. Di sisi Allah tidak. Di situ kita nak latih tentang keyakinan, kebergantungan kita kepada Allah. Jadi dengan Al-Fatihah ni mas sekalian, dengan bikirat Al-Fatihah, padanya ada perbahasan yang luas sebenarnya. Dan antara surah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu terbuka pintu langit. Terbuka mas sekalian pintu langit. Puan Hajah Atikah pun dengan keadaan berbagai cubaan, dugaan, dan alhamdulillah dengan Cikgu Zainab kita pergi haji, Allah Akbar. Dan kita akan teruskan perjalanan kita bagian yang istiqamah mengaji ini. Kita azam untuk kita pergi haji insya-Allah dengan 1001 cara insya-Allah. Insya-Allah. Lalu saya nak tekankan dengan perbahasan Cikgu Aziah, Cikgu Zainab, Cikgu Aziah, Cikgu Aziah, Cikgu Zainab, Cikgu Aziah, ya Puan Hajah Atikah, Cikgu Aziah, Hajah, Cikgu Aziah, insya-Allah. Jadi istiqomahlah, yakinlah. Tinggal lagi kita nak bina keyakinan. Kita nak bina keyakinan. Kita nak bina keyakinan agar kita tidak timbul prasangka tentang Allah. Tertanya-tanya bilakah, bagaimanakah, jangan. Kenapakah, tidak. Dia bagaimanakah, kenapakah, bilakah, tidak. Yang kena tanya, bagaimanakah itu sepatutnya apa yang kita kena buat. Bukan apa yang Allah nak buat kat kita. Kita takkan tahu. Jadi apa yang kita perlu buat, contoh bila Allah perjalankan susah, apa yang perlu kita buat? Bila Allah perjalankan senang, apa perlu kita buat? Jadi apa yang perlu kita buat itulah yang akan menentukan bagaimana konteks keyakinan kita kepada Allah SWT. Jadi antaranya jemaah sekalian, persiapan yang kita buat adalah dengan kita lazimi, kita mulazamah, kita melazimkan diri kita dengan untuk duduk di dalam majlis ilmu, satu. Yang keduanya, kita nak melazimkan diri kita untuk sentiasa berdoa kepada Allah. Dan berdoa ini kita berwasilahkan pada majlis, melalui majlis untuk munajat umat. Dan nanti saya akan reviewkan juga hasil, bagaimana supaya dia menjadi asbab. Jemaah sekalian, niat. Bila kita meminta, kita beramal, kita hidup kat dunia ini, jemaah sekalian. Atau perkara yang mesti kita tanamkan dalam hati kita dan kefahaman kita, kita nak melihat kekuasaan Allah itu satu. Apatah lagi melihat kekuasaan Allah yang berlaku pada perjalanan hidup kita. Ini misi yang besar. Kemudian barulah kita boleh menterjemahkan kekuasaan Allah. Ini misi yang kedua. Supaya kita mampu menyebarluaskan tanda-tanda kekuasaan Allah yang berlaku dalam perjalanan hidup kita, supaya orang terinspirasi dengan Allah. Dia kagum. Kita nak buat orang kagum dengan Allah SWT. Sekarang ni jemaah sekalian, masanya untuk pertama kita mengembalikan balik perbahasan yang benar pada perbahasan untuk kita memuliakan Allah, memuji-muji Allah Ta'ala. Zaman untuk kita menegakkan kembali perbahasan bahawasanya yang hanya yang layak dipuji, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah. Kita nak banyakkan cerita, kita nak membina hubungan penceritaan dengan Allah. Bagaimana momen-momen penting kita, yang kalau kita sedang diuji susah, jangan fokuskan susah tu, fokuskan momen kita nanti apabila terbinanya pertolongan datangnya kekuasaan Allah, kita boleh ingat dan kita boleh jadikan pedoman, kita boleh sebarkan
kepada generasi kita, anak-anak kita. Kita boleh jadikan sebagai panduan. Sebab tu hidup ini, setiap perjalanan yang kita lalui Mas Kira, ada orang dia kata tumpu dengan keadaan itu, lalu akhirnya selesai masalah. Contoh tak ada duit, pakai contoh. Dia nunggu ada duit, kemudian duit datang. Bila duit datang, selesai. Itu je. Padahal kita nak, bila tak ada, kita nak belajar tentang Allah yang Maha Ada. Macam itu. Kita nak belajar tentang sifat Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Ada. Adakanlah apa yang aku tiada. Bantulah aku uruskan apa yang Engkau adakan. Jadi, kita belajar daripada tiada itu. Bukan kita menunggu ada bila nak ada. Memang keperluan kita itu sentiasa mendesak. Tapi dalam keadaan mendesak, dalam keadaan tekanan, jadi kita belajar untuk melihat kekuasaan Allah. Dan contoh saudara kita di Palestin, di Gaza. Bagaimana Allah uji. Kalau kita lihat perjalanan yang panjang, 70 tahun dah lebih. Perjalanan mereka diancam, diserang dan kini sedang masih lagi dalam keadaan kemuncak. Kalau kita tengok je mas sekalian, apa yang kita nak nampak pada perjalanan itu? Kita nak melihat bagaimana betapa Allah SWT, tengok dengan keadaan hentaman demi hentaman, tekanan demi tekanan. Pertama kita akan ingat betapa hebatnya Allah boleh membuatkan seluruh manusia, bayangkan melihat dengan, bila terjadi macam itu, kalau ikutkan, bila tengok pada keadaan yang macam itu, maka akan datanglah suasana yang out of control. Sehingga sekarang orang kagum. Non-Muslim, dia kagum. How? Dia kata bagaimana Palestinian itu survive. Macam mana dia boleh kuat? Dia pun question sekarang. Macam mana boleh survive? Nampak? Sebab daripada kesusahan tu rupanya, memanglah satu sudut tu memang kita akan nampak susah tu dahsyat. Tapi pada satu sudut, ada satu golongan yang Allah sedang buat mereka impress. Orang kagum. Macam mana dalam keadaan macam tu, mereka boleh cakap dengan elok, dengan semangat pula kadang tu. Nah, ini satu perjalanan tentang kekuasaan Allah ni mas sekalian. Menunjukkan hati tu Allah pegang. Kalau harap manusia hancur lebur lah. Stres hancur. Kita yang tak hancur pun stres. Kan? Elok duduk rumah tu. Elok sebarang semua ada. Sambil duduk muap ngantuk contoh. Sambil duduk nganga mulut masuk. Makan ngap. Boleh juga. Itu pun stres. Ini tengok depan mata tak ada apa. Anak hilang, suami hilang, mati. Apa perjalanan yang patut kita nampak? Sambil kita memohon pertolongan Allah, sambil kita mengharapkan kebangkitan Islam di akhir zaman, akan terbina ni janji Allah. Pasti ini dunia Allah punya ya mas sekalian. Ini dunia Allah punya. Kita ni lahir, hidup zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi dah doa minta umatnya tidak ditimpakan bencana besar. Banjir besar, kemarau. Kalau ikutkan umat-umat terdahulu, kalau jenis buat perangai ni, rapat Allah bagi dah. Rapat. Mana bagi Allah tinggal? Ini dunia Allah punya. Tentera apa? Tentera bergajah. Allah hantar burung kelicap ababil dia. Lontar baling batu api neraka. Mana ada Allah bagi can? Raja Namrud, Fir'aun cakap, Korun, mana ada Allah bagi can? Even Iblis pun kena minta permission Allah tau. Minta permission. Sebab ini dunia Allah punya. Bukan mereka punya. Bukan geng Illuminati punya. Nampak tidak? Jadi makna kata, kita nak melihat betapa hari ini untuk mengembalikan balik istiqamah kita untuk melihat dalam susah, dalam senang, dalam gelap, dalam terang. Melihat dalam susah, dalam senang, dalam gelap, dalam terang. Melihatlah dengan kekuasaannya. Untuk kita hari ini jangan sampai kita
terpengaruh dengan penceritaan yang membawa kepada kebimbangan. Jangan. Nabi tak suka berbincang begitu. Yassiru wala tu'assiru. Wabashiru wala tunafiru. Itu pesan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke China. Hari ini jemaah sekalian, kita hari ini ke mulut akhir zaman, kita banyak dibentangkan dengan ancaman demi ancaman. Betul tidak? Ada terbaru ni, dia share tu shutdown lah, off semua, apa, wifi lah, apa macam-macam lah. Baguslah dari satu sudut, kita buat lah kan. Tak masalah lah, teknikal. Apa yang baik, kita ikut. Cuma, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa. Sebab tak ada ancaman yang paling mengancam hidup kita. Bagi orang beriman. Itu adalah ancaman neraka Allah. Tak ada ancaman yang paling mengancam dalam hidup kita. Adalah neraka Allah. Allah ancam azab. Inna azabila syadid. Bagi mereka yang gagal untuk bersyukur di muka bumi ini. Satu ancaman yang berat, mas sekalian. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walhum azabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Allah kata, aku tambahkan lagi sakit. Dan mereka takkan boleh kembali. Banyak ayat-ayat yang dalam Quran. Ancaman demi ancaman. Alang-alang takut dengan ancaman. Pastikan takut dengan sebenar-benar ancaman. Ancaman yang paling besar adalah ancaman kemurkaan Allah. Ancaman yang paling berat. Bukan tunggu kena hancur depan mata. Bukan kena tunggu musuh cakap, aku akan bunuh engkau. Bukan. Aku akan buat engkau gitu-gitu. Aku akan buat engkau sebagai contoh. Saya ni pun nak pergi buat ruqyah balik ni. Dia mesej semalam ni, karya saya. Ada juga beberapa jemaah yang perlu follow up juga dengan saya. Dia kata apa? Masa kita rawat, dia kata, aku nak buat kau mati. Aku nak buat kau mati. Jemaah sekalian, kalau kita memang satu sudut kita akan terancam dengan warning itu kan. Tapi ingat, Allah SWT sentiasa memberikan warning kepada kita. Jangan, azabku amat pedih. In syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabila syadid. Tapi kita hidup relax kan. Memanglah takkan nak. Itulah rahmat Allah, tengok. Bayangkan Allah Ta'ala, kau ikutkan, terancam tu mas sekalian. Memang kita pun takut muka Allah kan. Tapi dalam macam itu, kita masih boleh senyum. Kita boleh masih makan. Kita boleh masih seronok dengan anak isteri kita. Sebab apa? Itulah rahmat Allah. Maksud kata, dalam Allah bagi ancaman takut tu, tapi dia bukan takut yang akan membuatkan kita inferior. Bukan anxiety, buat takut kita sampai tak boleh nak buat apa. Tidak. Allah bagi satu ancaman yang hebat, tapi kita masih ada semangat. Tengok tidak? Maksud kata, kalau kita ikut benar-benar perjalanan hidup ini, kalau kita benar-benar takut, takut betul-betul, jangan takut-takut. Yang jadi kita ni tidak fokus, takut-takut, kita ditakut-takutkan. Kalau kita sebenar-benar takut, takut dekat Allah. Allah punya, kalau kita takut dekat Allah, hidup kita bukan jadi tertekan. Hidup kita tak ada jadi nak menyorok ke. Hidup kita tidak jadi orang yang duduk bawah tempurung ke. Kita tak akan jadi nak lagi sana, lagi sini. Kita lagi mana? Kalau kita takut kepada Allah, rupanya Allah buat hati kita jadi lapang. Tapi kalau kita takut kepada selain Allah, Allah akan biarkan hati kita bersama dengan makhluk. Bila makhluk ni, ia akan buat kita jadi stres. Kalau dengan Allah, jadi semangat. Tengok Palestin. Mereka dengan Allah. Walaupun dia ancam oleh musuh. Dia ancam untuk menghancurkan. Dia ancam dengan begitu begini. Mereka semangat. Tak lemah semangat mereka. Tidak give up. Tidak kata nak berhenti itu cukuplah, tak ada. Malah mereka bersedia untuk berhadapan dengan ancaman lebih besar katanya. Serang kata, kami ready, kami tunggu katanya. Nampak tidak, mas sekalian?
Ini satu perkara yang kalau kita lihat dengan Allah, maka halang-halang ancaman yang kita nak takutkan, takutlah ancaman Allah. Alang-alang seronok harapan yang kita harapkan, harapkanlah ganjaran Allah. Jadi takut yang paling takut, harap yang paling harap. Kata Nabi SAW dalam satu hadis daripada Ubadah Al-Jarrah, berharaplah apa yang mengembirakan kamu. Nabi suruh kita berharap kepada pahala, apa ganjaran Allah. Harap kepada Allah. Jangan kita sangka buruk. Boleh ke Allah bagi aku, boleh ke jangan. Itulah gangguan iman. Kita bersangka-sangka dengan Allah. Jangan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah janji, Allah bagi. Wa abshiru wa amilu ma yasurrukum. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah, berharaplah dengan apa yang mengembirakan kamu. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Fawallah, kata Nabi SAW, demi Allah, tiada kefakiran yang aku khawatirkan ke atas kamu daripada datangnya dunia kepada kamu. Itu dia. Jadi kita nak tengok dengan Allah, semuanya mesti kena bersertanya, bersamanya. Dalam gerap, dalam terang tadi, dalam gerap, gelap, dalam terang, dalam susah, dalam senang. Lihatlah dia yang menjadikan segalanya. Maka ketika itu, bila kita nampak ianya di bawah takbir pentadbiran Allah SWT, la tataharraku zarratun biiznillah, tiada yang bergerak pun walau sebesar zarah, itu tanpa dengan izin Allah Ta'ala. Maka kita akan terus membina hubungan dengan Allah. Jangan sampai kita lari fokus, jangan sampai kita lari tumpuan kita kerana takutkan dunia, kita lupa membina hubungan dengan dia. Kena takutkan kepada musuh, kita sibuk nak lari daripada musuh. Memang kita nak lari, nak selamatkan daripada musuh, kita lupa kita boleh berlindung dengan Allah daripada musuh. Nak lari pada musuh, tak larat kita nak lari. Bagai contoh, iblis nak lari macam mana? Allah ajar, a'udzubillah, berlindung dengan Allah. Berlindung dengan Allah. Perlindungan. Sebab tu kita minta perlindungan, kita minta keselamatan. Kalau kita nak lari daripada iblis, masakan nak lari, iblis pun tak nampak nak lari macam mana. Kalau dia datang dari depan, dia kata, kami akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dia nak buat kita apa? Dia nak hancurkan hati kita. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ini satu ancaman yang besar. Jadi kita tak akan boleh lari mana-mana. Kita larilah kepada Allah. Perjalanan kita adalah perjalanan menuju Allah. Seteruk mana keadaan. Bagaimana kita hari ini, orang kata apa, diuji dengan begitu. Orang kata dah sampai dah, tak boleh ke kiri, tak boleh ke kanan, tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang. Ingat, Allah sentiasa ada untuk bawa jalan keluar. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Nak keluar dengan apa ni? Dengan Allah. Nak pergi mana ni? Aku tak tahu nak pergi mana ni. Pergi kepada Allah. Di saat kita dah tak tahu, dan sebenarnya kita kena sentiasa tak tahu. Kadang-kadang kita sebut tahu, tunjuk-tunjuk tahu ni, akhirnya tak tahu tu. Jemaah sekalian, Allahu Akbar. Baik jemaah sekalian, begitulah sikit sebanyak tausiah yang kita boleh kongsikan tentang istiqamah, tentang meminta ni. Memintalah dengan istiqamah. Berharaplah dengan seharap-harapnya, setinggi-tingginya. Berharaplah dengan sepenuhnya. Nampak? Memintalah dengan sepenuh jiwa. Berusahalah dengan sesungguhnya. InsyaAllah. Jadi ini yang kita nak binakan. Sebab tu setiap malam kita buat kelas pengajian ni adalah untuk kita sentiasa refresh. Dan mungkin setengah tu kata tak payah, tak apalah, dia bagi dia tak payah, bagi dia tak apa. Tapi kena ingat,
Musuh tak berhenti untuk memberhentikan kita untuk melakukan kebaikan. Maka di mana strategi kita, amalan kita yang kita pun tak berhenti dalam melakukannya. Sebab tu kena ada kelah-kelah begini, pengajian, kita duduk dalam halaqah begini, yang tak berhenti-henti. Walaupun 1001 cara nak memberhentikan kita dari melakukan kebaikan dengan alasan kita tak layak buat baik, itu mereka kata. Namun di sisi Allah, tidak begitu jemaah sekalian. Malah kebaikan itu suruhan Allah. Jadi teruskan perjalanan ini dalam apa jua situasi. Baik jemaah sekalian. Baik, kita tutup dengan munajat insya-Allah bi qiraati suratul Fatihah insya-Allah. Dalam bab tadi saya nak kongsikan, nak reveal nanti apa? Insya-Allah. Tunggu masa nanti. Sampai masa nanti, terutama saya akan review pada yang datang talaki. Yang datang talaki minggu lepas pun saya dah cerita dah siapa yang datang talaki. Ada satu reveal lah, satu pendedahan eksklusif yang ikut pengajian kita. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti bila sampai masa pula, kita akan reveal kesan dia tentang apa usaha yang kita lakukan ini. Ini bukan usia yang sia-sia. Kita akan reveal bagi yang istiqamah dalam, terutama lelaki, atau yang jauh tak apalah. Yang jauh insya-Allah usahakan. Sebab ada reveal, kita buat pendedahan. InsyaAllah. Jadi azam lah, ya Allah nak datang ni, ya Allah nak datang ni. Datanglah insyaAllah. Pasti Allah bantu insyaAllah. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, insya-Allah azam hadir. Benar, azam hadir. Azam hadir. Insya-Allah pasti ada keberkatan dan kebaikan dia. Dah banyak dah. Allah bukakan jalan demi jalan, petunjuk demi petunjuk, insya-Allah banyak. Masya Allah. Azam tapi masih lemah, itulah sifat manusia Tuan Hamizi. Dia takkan jadi azam dah kuat, tak ada. Dia sebenarnya dengan lemah itulah kuat. Sama macam wanita. Kekuatan wanita adalah kelemahan dia. Kekuatan wanita adalah kelemahan dia. Siapa wanita cuba nak jadi kuat, dia akan jadi sangat lemah. Siapa yang menerima sifatnya yang lemah, dia akan jadi kuat. Malah dikuatkan. Begitu juga dengan kita. Dan sifat manusia kana da'ifah. Apabila kita nampak dengan jelas bahawasanya kita bermula tiada daya, tiada upaya. Kita ni bermula tiada. Kemudian ada dan kita lemah. Memang tak boleh nak mendatangkan manfaat, nak menolak mudarat. Tak boleh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi, atas kelemahan itulah akan datangnya kekuatan. Kita terbalik. Sebab itu wanita ini Allah jadikan lemah. Bukan sebab dia lemah. Kerana sifat lemah itulah akan membawa kepada kemuliaan. Sebab lemah tu, halim tu, itulah yang Allah akan angkat. Begitu dengan lelaki, sama. Lemah. Lemah ni bukan maksud tak berdaya sampai tak berbuat apa. Lemah bukan jadi malas. Lemah bukan bermaksud malas. Lemah bukan bermaksud lembab. Nampak? Lemah ni bermaksud dengan membuat sifat rafiq, bersifat halim, bersifat halus, lemah. Dan di situ kelebihan. Itulah kelebihan dia. Kekuatan itu pada Allah. Itulah kelebihannya daripada Allah. Pada kita itu adalah lemah. Itulah kelebihannya daripada manusia. Jadi apabila kita nampak kelebihannya, kalau tidak kerana kita lemah, maka tiadalah kita merasa kekuasaan Allah. Kuatnya Allah. Maka datanglah kekuatan itu pada diri kita. Meresaplah masuk dalam pembuluh darah kita. Dipanggil adrenalin. Mengalirlah di kau tu kan. Kersani. Mengalirlah di kau. Berkersani itu panggil besi. Walau besi itu datang pada langit. Datang pada Allah sifatnya. Anzalal hadid. Anzalal hadid.
turun, mengalir dalam jiwa kita sebenarnya. Nafas kita, hela nafas masuk dalam kekuatan itu meresap. Wanita Gaza kuat dengan kalian anak doakan. Ya, kerana itu mereka dikuatkan. Kerana situasi itu, kita nampaklah kekuasaan Allah. Itulah nama kekuasaan Allah. Ya, itulah kekuasaan. Baik, jemaah sekalian. InsyaAllah kita teruskan dengan bacaan Al-Fatihah. 14 riwayat 7 kira, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan ya Allah negara Malaysia ya Allah jangan berbalak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan sampai ya Allah semua negara yang ada padanya Rafah Karabi ya Allah selamatkanlah ya dan juga pada negara Palestin ya Allah selamatkanlah para mujahidin di sana semua ya Allah, rakyat Palestin ya Allah selamatkanlah mereka ya Allah ya Allah bebaskan negara Palestin ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb khususan semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah kabulkan segala hajat kami ya Allah permudahkan segala hajat kami dunia akhirat ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Allah ya Rahman Rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, dimana muliakan Allah Ta'ala, syukur selesai sudah bacaan Al-Fatihah dengan qiraat 14 riwayat dengan doa yang khusus pada akhirnya. Dan doa tersebut, doa dan bacaan qiraat ni adalah mustajabullah. Dengan kita membaca 7 qiraat, 14 riwayat, sebagaimana kata Sabul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari, ibarat 7 imam tu turun dengan 14 anak murid, 9 kali bacaan. Maka ia menyebabkan satu majlis yang besar sebenarnya. Cuma ya, dengan keadaan sekarang, dengan waktu begini, dengan ya kita kecil, kita tak buat perlu ada event khas, kita buat setiap hari. Namun hakikatnya event atau majlis yang kita bawakan ini, kita bacakan dengan Al-Fatihah ini bukan majlis yang kecil, ia majlis yang besar sebenarnya, kerana terbuka pintu langit. Masya Allah. Baik, sebelum tutup, tadi kata saya ternampak soalan daripada Tuan saya Yusuf tentang bagaimana nak melihat Allah Ta'ala ni
kalau Allah memilih iman. Allah yang memilih iman. Jadi macam mana yang tak beriman? Tak adil lah. Dia bukan begitu pandangannya. Yang pertama, Allah memilih iman tu bermaksud bahawa iman tu mahal. Iman tu mahal. Pilih ni bermakna Allah pilih kepada siapa yang Allah dah taklifkan untuk berusaha untuk mendapatkan iman. Adapun Allah dah takdirkan beriman, ya alhamdulillah qadar Allah. Maka yang tidak tetap padanya telah Allah ambil saksi penyaksian di alam roh, alam azali. Dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Maksudnya semua manusia telah bersaksi dan berjanji di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum? Betul aku Tuhan kamu? Allah kata, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar kami menjadi saksi. Makna kata, sebelum kita manusia dapat jasad ni, dah berjanji di jiwa alam roh. Jadi adilnya Allah Ta'ala itu meletakkan suatu pada tempat yang adil tu. Allah Maha Adil. Jadi iman ini pertama Allah letakkan pada tempat yang tinggi. Ianya besar, dia yang tinggi. Dan yang kedua Allah letakkan pada mereka yang berusaha untuk mendapatkannya. Itulah adil Allah. Tak adalah kata serah pada makhluk. Kalau serah pada makhluk, bahayanya apabila manusia pertama sifat lemah. Ada pada manusia iman yang sangat berharga, sangat mahal. Jadi manusia jaga lagi dahsyat. Nak pula musuh-musuh Islam ni sebagai contoh iblis. Dia tunggu masa nak buat kita keluar daripada iman. Jadi kalau belah manusia yang jaga iman tu tidak datang dari Allah, tidak dengan Allah, maka kucak-kaciklah kehidupan. Maka maha adilnya Allah Ta'ala meletakkan iman tu pada Allah. Allah yang menentukan iman tu. Maka kita selamat. Dan Allah memilih mereka dengan Allah mengambil perjanjian atas manusia dan Allah bagi akal untuk berusaha, maka di situlah masuk Allah pilih. Masa siapa yang tunjukkan kesungguhan, Allah berikan dia nikmat-nikmat dunia ni, dia gunakan untuk mengenal Allah Ta'ala, maka akhirnya Allah akan pilih dia. Itu masuk dia. Ya, ikhlas is high class. Jadi macam itu. Bukan masuk yang tak Islam tu, sian dia. Bukan. Sebab dia pun dah berjanji bahawa dia akan mencari Allah. Dia akan berjanji. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah dah taklif, Allah dah bagi peluang. Maksud baiknya Allah bagi peluang. Itu dia. Dan semua telah pun ditulis di Lauhul Mahfuz. Semua kita tak tahu apa yang berlaku, maka bila tak tahu, jangan buat-buat tahu dengan menentukan ke depan. Tidak. Kita kena terus bergantung kepada Allah. Dan kita berdoa yang terbaik. Adapun soal iman tak iman tu hak Allah lah. Dan secara lagi jawapan adalah kerana kita berjawab kerana Allah mempunyai itu hak ni. Contoh kita kan, kita nak beli barang, satu barang tu warna biru, satu barang warna merah, macam tu. Jadi kenapa tak pilih warna oranye? Contoh, ikut kita lah. Itu aku punya. Aku nak warna biru dan merah. Macam itu lah. Jadi, bila kerja-kerja untuk Allah Ta'ala berikan iman ni, bukan semesti dia kena macam ni. Manusia kena macam ni. Kena macam ni. Tidak. Dia adalah ikut kehendak Allah Ta'ala. Allah yang berkuasa, mutlak. Jadi, bukan masuk mengananya sesiapa, tidak. Itu menunjukkan betapa terpeliharanya iman itu. Di sisi Allah jaga. Dan Allah taklifkan kepada kita untuk berusaha untuk mencarinya. Sebab tu Allah kata ni, dah berjanji dah. Dah berjanji. Kita dah berjanji suatu ketika dahulu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu maksud dia. Dan semua telah pun berjanji supaya apa? Supaya nanti tidak menjadi penyaksian. Supaya tidak lagi bersoal-soal nanti. Sebab Allah dah berikan perjanjian, dah ambil pada awal. Dah awal lagi sudah berjanji. Khair. Baik jemaah sekalian. Wallahualam. Itu saja. Moga Allah rahmati kita semua. Moga Allah istiqamahkan kita semua untuk terus berada dalam majlis munajat umat ini. InsyaAllah menjadi
menjadi penjaga majlis ilmu dan skuad munajat umat, insya-Allah. Khair, itu saja. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.